Assalamualaikum, apa khabar? Okay, seperti yang cikgu janjikan, hari ini cikgu nak tunjukkan tips, okay? Bagaimana untuk pilih soalan yang mudah dijawab dalam bahagian A, iaitu soalan struktur. Okey, jadi kali ini cikgu pilih soalan STPM lah, supaya pelajar nampak bagaimana bentuk-bentuk soalan STPM yang biasa dikeluarkan. Jadi, aku pilih soalan partial question lah, soalan STPM. Jadi, contoh, cikgu ambil contoh soalan SPM tahun 2017. Okay, dekat sini. Okay, kita tengok soalannya. Yang pertama, nyatakan 3 kesan. Nyatakan 3 kesan. Jadi, mula-mula bila pelajar dapat kertas soalan, pelajar mesti wajib baca dulu soalan daripada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. So, pelajar mesti akan jumpa dulu soalan bahagian A. Okay, bila jumpa soalan bahagian A, baca dulu soalan. Okay, tak payah pening-pening nak jawab dulu soalan. Baca. Okay, baca soalan. Okay, contoh soalan ini. Yang pertama, nyatakan 3 kesan sekiranya rakyat Malaysia berpegang teguh kepada agama dan kepercayaan. Okay, dia minta 3 markah. Dia kena senaraikan. Dan isunya ialah kesan sekiranya rakyat berpegang teguh kepada jadi dia punya keyword je kat sini. Berpegang teguh kepada agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, pelajar baca lagi. Yang kedua, senaraikan 4 faktor. Yang tadi nyatakan, yang sekarang tiga. Ini senaraikan 4 faktor. Masih lagi perlu senaraikan. Okey, apa isunya? Faktor yang melambatkan pencapaian hasrat dan mewujudkan masyarakat yang bermoral. Okay, melambatkan pencapaian hasrat untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral. So, isunya ialah nak wujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Jadi, kehendak soalannya, apa faktor yang melambatkan pencapaian tu? Okay, jadi, baca dulu, baca. Kemudian yang ketiga, nyatakan 4 strategi untuk melahirkan masyarakat saintifik dan progresif. Okay, nyatakan, masih lagi nyatakan. Nyatakan apa? Strategi untuk melahirkan, isunya ialah melahirkan masyarakat yang saintifik dan progresif. Okay, dan soalan yang keempat, berikan 4 bidang keberhasilan NKRA dalam program ini. So, dalam kat sini dia senaraikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pelajar pilih 4. Jadi, senang aja. Soalan tahun 2007 ni, soalan nombor 1, 2, 3, 4. Okay, semuanya minta pelajar senaraikan. Dan nyatakan dan berikan. Senang. Jadi, harap-harap nanti untuk tahun 2001 punya soalan nanti, dapatlah soalan yang lebih kurang seperti ini. Kenapa? Mudah nak dijawab. Okay, kenapa mudah? Sebab senaraikan je, tak ada idea dan huraian. Harapannya macam tu lah kan. Tapi sekarang, apa yang pelajar perlu, bagaimana cara untuk pelajar? Okey, pelajar dah senaraikan, dah baca semua soalan ni. Okey, nampak kan? Nampak bila dah baca 1, 2, 3, 4. Tak senaraikan, tekan. Macam senang je, berikan. Kan senang kan? Nanti pelajar belajar bahagian B, baca soalan bahagian C. Dah ingat sekarang nak buat apa? Baca semula soalan. Kod-kod ada yang boleh jawab. Jadi sekarang tips macam mana kita nak pilih jawapan. Nak pilih soalan yang senang untuk ditulis jawapan. Jadi balik semula dekat soalan bahagian A. Tadi kita dah baca. Jadi sekarang kita dah kenal pasti kehendak soalannya dan isunya. Sekarang nak pilih yang mana? Jadi kat sini nak pilih yang paling senang. Kadang-kadang ada pelajar dia dah hafal semua. Kebetulan apa yang dia baca tu keluar. Jadi bolehlah dia jawab. Ada yang tak boleh jawab. Ada yang semua soalan yang keluar dia tak baca. Jadi macam mana nak pilih soalan? Kalau semua soalan yang keluar ni pelajar tak baca, tak tahu. Tapi nak juga cuba jawab. Jadi cubalah jawab. Yang pertama cikgu sarankan
pilihlah jawapan yang tak perlu ada idea dan huraian. Macam ni lah. Nyatakan, sampaikan, berikan. Jadi soalan macam ni senang. Kalau jumpa soalan macam nombor 4 ni, ditakdirkanlah keluar soalan macam 4 ni, ambillah soalan ni. Tapi syarat dan pilih jawapan yang betul. Dalam 6 ni, mestilah mana satu pelajar pilih tu, mestilah ada yang kena kan. Jadi pilih je. Pilih 4 daripada 6 ni. Pastikan bersesuaian lah dengan kehendak soalan. Bidang keberhasilan NKRA. Lama tak sempat baca lah tajuk ni. Tak apa, pilih je 4 yang bersesuaian. Okey? Jangan tinggalkan. Kalau jumpa soalan macam ni, bentuk gambar rajah, wajib pilih soalan. Terusnya, soalan nombor 3 ni boleh tak nak pilih jawapan soalan nombor 3? Nyatakan 4 strategi untuk melahirkan masyarakat saintifik. Biasanya, strategi yang melahirkan masyarakat saintifik progresif ni, banyak cikgu-cikgu bagi dalam latihan-latihan. Tu latih to be. Jadi, mesti ada yang kena. Maksudnya kat sini, saintifik dan progresif, dia mestilah berkaitan dengan ICT kan. Jadi pelajar mungkin boleh tuliskan jawapan berkaitan dengan ICT. Contohnya, banyakkan sekolah apa? Banyakkan berkaitan dengan ICT ke, strategi kan. Dan program-program yang yang ada kaitan dengan sains komputer ke. Sediakan makmal komputer yang banyak ke. Itulah contoh-contoh. Jadi pelajar boleh tulis. Menyediakan. Mulakan dengan me. Kalau strategi, ingat mulakan dengan Tuhan me. Lepas tu nanti ideanya berkaitan dengan ICT. Tulislah apa-apa yang bersesuaian. Tapi kalau yang pertama ni, idea pertama ni dah tulis dekat sekolah. Idea yang kedua, tulislah dalam kalangan masyarakat pula. Kan? Ketiga, tulislah dalam kalangan perkhidmatan awam pula, kaki tangan awam. Kan? Yang keempat, lah berkaitan dengan negara ke. Tuliskan apa-apa yang bersesuaian. Anda tahu kena. Okey, kalau soalan nombor 2 ni, boleh tak nak pilih soalan nombor 2 ni? Soalan ini berkaitan dengan pencapaian empat faktor yang melambatkan pencapaian hasrat untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Ini pun boleh juga. Kalau nak pilih. Sebab apa? Sebab pelajar mesti dah tahu apakah yang dimaksudkan dengan bermoral dan beretika tu. Lepas tu 4 faktor. Tu punca dia. Sendiri ke, ibu bapa, persekitaran, saya. Tu senang rekan lah. Dia punca-punca boleh kan ni. Ataupun kurang kemudahan ke, boleh juga pilih. Sebab isunya isu yang isu semasa yang ada dalam persekitaran pelajar. Mesti boleh jawab. Kalau nombor 1 ni, boleh tak kita pelajar nak pilih jawapan? Nyatakan 3 kesan sekiranya rakyat Malaysia berpegang teguh kepada agama. Itu pun boleh juga kesan. Kalau rakyat Malaysia berpegang teguh, apa kesannya? Mestilah kesan positif kan? Wujudnya persatuan, kurangnya jenayah. Sebab apa? Sebab ada pegangan agama. Apa? Kurang masalah sosial. Itu semua kesan positif. Buat 3 je. Senang. Okay. Jadi itu contoh bagaimana tips untuk memilih soalan-soalan yang bagi soalan struktur untuk STPM semester 2. Ingat, kalau ada gambar rajah, pilih soalan yang ada gambar rajah ni. Pilih. Walaupun tak tahu, tapi dia ada 6, kita minta 4. Nanti 2 tu mesti kena. Ataupun 3 tu mesti kena. 4 tu mesti kena. Kalau rezeki mesti betul. Kan? Jadi, pilih jawapan ni. Jangan tak pilih. Okey, seterusnya kita tengok soalan ulangan. Okey, kita tengok soalan 2008. Tengok lagi, nak try lagi tengok. Okey ke tak? Okey ke tak?
Nyatakan 3 cara kerajaan untuk bukan pengurusan kewangan awam. Okay, kat sini dia minta nyatakan. Okay, isunya ialah pengurusan awam. Jelaskan dua faktor penghalang kepada integrasi kaum. Faktor dia minta jelaskan dua faktor penghalang. Ya, jadi kat sini maknanya 4. Ada idea dan baca ini kita baca soalan dulu tahu. Belum fikir lagi macam mana nak jawab. Jelaskan dua tujuan. Juga ini jelaskan dua tujuan pendekatan strategi dasar pertanian negara ketiga. 4. Jelaskan dua prinsip dasar kebudayaan. Okay. So, nampaknya soalan kalau kita tengok soalan tahun 2018 ni, soalannya berbeza dengan soalan tahun 2017 tadi. 17 semuanya nyatakan. Soalan nombor 1, 2, 3, 4. Jadi kena senaraikan. Tapi soalan tahun 2018 ni, dia bagi satu je soalan yang tak dinyatakan. Senaraikan. Tapi 2, 3 dan 4, pelajar perlu berikan idea dan huraian. Ini terpaksa lah. Kalau tahu, bolehlah pilih soalan ni. Kalau tak tahu, pergilah soalan yang lain pula yang lebih mudah. B dan bagi. Okay. Jadi macam mana nak pilih soalan kalau dibagi bentuk soalannya seperti ini. Tak jelaskan. Kena tengok isunya dulu. Okay. Adakah isu tu pelajar dah jawab, dah tahu isunya? Isunya dan faham kehendak soalannya. Kalau faham, bolehlah jawab. Kalau tak faham, tengoklah soalan. Kalau soalan lain pun tak tahu, tak faham apa kehendak soalan, pergilah bahagian B atau bahagian. Itu tips nak pilih soalan-soalan dalam bahagian A, iaitu soalan struktur. Okey, kat sini kita cuba. Kita cuba. Kalau soalan ni pelajar dapat bentuk soalannya banyak. Soalan yang berbentuk jelaskan macam ni. Dan masalahnya ialah pelajar tak hafal apa dia macam ni kan. Prinsip dasar kebudayaan kebangsaan. Pelajar tak hafal prinsip ni. Jadi, paksalah tinggalkan. So, pilih soalan nombor 3. Jelaskan 2 tujuan pendekatan strategik dasar pertanian negara. Ini tujuan pendekatan strategik. Okey, tak hafal juga. Tak hafal, tengok soalan nombor 2. Jelaskan 2 faktor penghalang kepada integrasi kaum. Ini mungkin boleh jawab. Walaupun tak hafal, tak sama macam ni. Mungkin boleh belajar tembak aja. Bolehlah pilih soalan ni. 2 faktor penghalang. 2 faktor penghalang integrasi. Okey, soalan ni sebab apa? Pelajar masih boleh, kalau nak goreng tu boleh goreng lah kan soalan ni. Jadi boleh pilih soalan ni. 1. Nyatakan 3 cara kerajaan untuk mengukuhkan pengurusan kewangan. Cara macam mana nak uruskan duit. Duit negara. Okay, pelajar boleh tembak juga. Okay, jadi macam tu cara nak pilih soalan. Nak pilih ini cikgu nak tunjukkan cara nak pilih soalan. Okay, ini bentuk soalan kalau bagikan semuanya ataupun kebanyakan soalannya berbentuk lots, HOTS, iaitu soalan-soalan yang aras tinggi di mana pelajar kena tuliskan idea dan huraian dalam jawapan untuk struktur. Okey, dan kalau nasib tak baik, pelajar tak hafal betul kehendak soalan ni, jadi tinggalkan sahaja. Ataupun kalau nasib baik pelajar faham apa yang dimaksudkan dengan isu dan kehendak soalan tu, walaupun tak baca tak hafal, pelajar boleh ambil soalan tu. Macam ni kan, berkaitan dengan pelajar faham berkaitan dengan duit negara, so macam mana nak uruskan cara kerajaan untuk mengukuhkan pengurusannya. Jadi bolehlah pilih soalan ni berkaitan dengan kewangan. Jadi boleh pilih soalan nombor 1 dan 2. Okey, soalan tadi, soalan tahun 2019. Soalannya berbentuk, semuanya kita tengok
soalannya berbentuk lots. Kan? Di mana soalannya semua minta pelajar senaraikan atau nyatakan atau berikan atau pilih. Macam soalan 4 ni. So, kalau jumpa soalan yang dalam berbentuk gambar ajar seperti ini, mesti pilih jawapan soalan ini. Okey? Dan soalan nombor 3, isunya isu yang berkaitan dengan saintifik dan progresif. Jadi pelajar boleh ring aja soalan ni. Okey? Pilih soalan. Kalau soalan nombor 2, macam mana nak pilih soalan nombor 2, boleh tak nak pilih berkaitan dengan moral dan etika. Kan pelajar dah biasa belajar kan. Kalau dalam pelajar bukan Islam, dia pilih, dia dah masuk dalam kelas moral. Kalau pelajar Islam, ada dalam pendidikan Islam. Boleh ambil soalan ini dan sesuaikan jawapannya. Okey, soalan nombor 1, nyatakan 3 kesan berpegang teguh kepada agama dan kepercayaan. Ini juga isu-isu semasa. Pelajar boleh ambil soalan ini. Okey, jadi kesimpulannya di sini, macam mana cara untuk pilih soalan, bagi soalan struktur, pelajar kita baca dulu soalan. Lepas tu tengok bentuk kehendak soalannya ataupun format soalannya. Kalau macam ni, nyatakan ke ataupun jelaskan. Kalau nyatakan maksudnya kena senaraikan. Hanya pendek-pendek je. Pelajar boleh jawab. Lepas tu tengok isunya. Isunya faham dan boleh nak goreng, ambil soalan. Jawab soalan tu. Kalau isunya tak hafal, tajuknya tu tak faham, tak ingat apa nak cerita tentang apa, kehendak soalan pun tak faham, tinggalkan aja soalan tu, cari soalan. Kalau semua pun tak faham, soalan nombor 1, 2, 3, 4 semua tak faham, tinggalkan terus soalan bahagian A, pergi dulu kat bahagian B dan bahagian C. Okey, jangan tunggu lama-lama dekat bahagian A. Banyak lagi soalan-soalan yang perlu dijawab. Okey, mana tahu? Okey, tadi pelajar dah baca soalan dekat bahagian A tapi tak tahu jawab. Mungkin bila pelajar baca soalan bahagian B dan baca soalan bahagian C, dia ada idea untuk menjawab semula soalan. Jadi, jangan tunggu lama-lama dekat bahagian A. Terus, bahagian B dan okey. Inilah tips cikgu bagaimana cara untuk menjawab soalan, memilih soalan bahagian A, iaitu soalan struktur bagi semester 2 akan kita boleh menjawab soalan SPM bahagian baik dengan tips yang cikgu berikan. Saja. Jumpa lagi.